Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita sama-sama insya-Allah akan menelusuri ya kitab Bulughul Maram. Kita sambung pengajian kitab Bulughul Maram, kitab karangan Al-Hafiz ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tokoh hebatlah ya. Disebut sebagai antara orang yang paling banyak ya menghafal hadis lah ya. Dikatakan hampir 900,000 ya hadis yang dihafalnya. Ya, 900,000. Kita nak hafal 9 hadis pun payah ya. Jadi dia 900,000. Dia selepas Imam Ahmad lah ya. Imam Ahmad lebih daripada 1 juta hadis yang dihafalnya ya. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ni duduk tempat yang kedua ya. Hampir 900,000 lah lebih kurang ya. Kurang sikit daripada Imam Ahmad. Okey ya, kita sampai pada hadis yang ke-395 ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah ya. Teks Arabnya muka surat 195 ya, sebelah tu An Jabir bin Abdullah ya, hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir dalam perawi hadis yang 7 orang, dia nombor berapa Kak Mariatun? Jabir nombor 6. Ya, nombor 7 siapa? Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri ya, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ya, dengan Jabir ni dia kawan baik ya, kawan rapat, walaupun usianya beza 6 tahun. Ya. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah ya, Abu Sa'id Al-Khudri dia umur 10 tahun. Dia macam Anas bin Malik juga, sebaya. Ya, kalau daripada Mekah yang sebaya dengan mereka Abdullah bin Umar. Ni 3 orang ni, daripada 7 tu 3 orang ni umur sama. Abdullah bin Umar ya, kemudian Anas bin Malik ya, dan Abu Sa'id Al-Khudri ya, masing-masing umur 10 tahun. Jabir sudah 16 tahun. Ya, tapi Jabir sebab dia orang Ansar daripada Khazraj ya, begitu juga dengan Abu Sa'id Al-Khudri, jadi mereka memang ditakdirkan berkawan baik lah ya, berkawan baik. Dan meninggal pun beza 4 tahun aja ya, umur mereka panjang. Ya, umur mereka panjang ya, hidup Jabir ni sampai tahun yang ke-78 Hijrah, 78 ya, 78 Hijrah. Maknanya dia cukup lama hidup lah ya, sebab 16 tahun, 16 campur 78, maknanya 94 tahun masa dia meninggal. 94 tahun, panjang umur dia. Ya, 94 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri dia meninggal 4 tahun sebelum tu ya. Jadi 4 tahun sebelum tu dia tak sampailah 94. Ya, dia sampai 84 tahun lah lebih kurang kan, 84 tahun ya. Jadi usianya tidak sepanjang seperti mana usia Jabir, tapi lebih kurang lah ya. 4 tahun je beza dia. 4 tahun kematian ya. Masa di Madinah beza umur 6 tahun lah. Sebab Jabir umur 16, tapi Abu Sa'id Al-Khudri umur 10. Tapi mereka berkawan baik ya. Okey, ini hadis daripada Jabir. Jabir bin Abdullah dia orang Madinah. Maknanya ya, dia tak tahu cerita Mekah. Ya, cerita Mekah kena seksa, cerita Mekah hijrah tu dia tak tahu. Melainkan dia dengar daripada orang lain. Kemudian Jabir juga ya, beliau tak pergi perang Badar ya. Sebab masa Nabi sampai umur 16, patutnya masa perang Badar dia boleh pergi. Pasal masa perang Badar umur dia 18 tahun, tapi dia tak boleh pergi sebab bapak dia tak benarkan. Perang Uhud pun dia tak dapat pergi juga sebab bapak dia suruh dia jaga rumah ya, sebab dia ada 6 orang adik perempuan ya. Kemudian setelah bapak dia meninggal ya, syahid dalam perang Uhud, barulah Jabir ni terlibat secara langsung dalam peperangan bersama dengan Nabi. Okey ya, dia bagi tahu Jabir anna Rasulullah ya, Jabir bin Abdullah, bapaknya Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amrin ya, macam juga sahabat Nabi ada Abdullah bin Amr juga. Kebetulan nama bapak dia sama ya, bapak dia syahid dalam perang Uhud ya.
sama dengan bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Sama-sama bapa meninggal dalam perang Uhud. Jadi hidup mereka ni hampir sama. Sama-sama orang Ansar, sama-sama Khazraj, ya, sama-sama belajar hadis, sama-sama bapa meninggal masa perang, ya, dan sama-sama panjang umur. Jadi Allah takdirkan kita dalam dunia ni kadang kita ada kawan, ya, baik ataupun kenalan rapat yang dia punya jalan hidup lebih kurang macam kita juga. Okey, ya, ada apa-apa nak tanya Kak Zainab tentang Jabir? Tak ada Ustaz. Terima kasih. Belum, ya. Okey. Jadi kata Jabir, ya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, ya, Nabi qama, ya, Nabi telah berdiri. Biasanya berdiri ni berdiri solat, ya, qama yusalli. Tapi kadang tak sebut yusalli tu tapi understood, ya. Jadi Nabi telah berdiri malam bersolat fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan, summantazaruhu minal qabilah. Ya, jadi maknanya ada satu malam Nabi keluar, Nabi solat, ya, sampai ke pagi. Maknanya Nabi solat malam sampai ke subuh. Jadi siapa yang sempat bersama Nabi sempatlah. Tapi siapa yang tak sempat, ya, mereka tunggu malam besok pula. Ya, summa kemudian maknanya besok hari intazaruhu, mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minal qabilah, maknanya pada malam yang seterusnya. Falam yakhruj, tetapi Nabi tidak keluar. Malam semalam kata, malam semalam Nabi dah keluar sampai ke pagi. Jadi orang pun dah tahu, dia kata, "Oi, malam tadi Nabi sampai pagi." Ya ke? Ya. Jadi mereka pun malam ni kita tunggu ramai-ramai. Tapi Nabi tak keluar. Malam yang mereka tunggu Nabi tak keluar. Maknanya Nabi solat di rumah saja, ya. Wa qala, kemudian, ya, Nabi pun ditanya, Nabi berkata, pasal apa Nabi tak keluar? Ya, Nabi kata, "Inni khasyitu." Ini sesungguhnya aku khasyitu, aku bimbang, ya, aku khawatir, ayyuk taba, ya, ditulis, maknanya diwajibkan alaikum al-witir. Disebut witir, ya, tapi maksudnya bukan witir sajalah, ya, sebab witir itu penutup. Ya, jadi Nabi sebut witir pasal witir yang paling utama. Solat malam ni jangan tinggal witir, ya. Walaupun dia tak bangun tahajud, tapi witir jangan tinggal. That's why witir kita boleh buat sebelum tidur. Ya, ataupun kita dah sembahyang isyak tadi, kita buat ba'diyah isyak, ya, kita boleh terus, ya, kita boleh terus buat ni witir. Ya, ataupun nanti kita tunggu, kita nak tidur malam, kita berwuduk, kita witir dulu 1 rakaat atau 3, kemudian baru kita tidur, ya. Jadi bila kita bangun untuk tahajud, kita tak perlu buat witir lagi lah. Jadi disebut witir tapi bukan witir sahaja, ya. Ini memang kaedah cara bahasa Arab dilafazkan. Disebut witir mana yang paling utama, tetapi bukan bermakna witir sahaja, ya. Juga merujuk pada semua solat tahajud yang Nabi buat pada waktu malam. Jadi Nabi kata pasal apa, ya? Nabi tahu tak sahabat tunggu Nabi? Dah tentu Nabi tahu rumah Nabi sebelah daripada Raudah tu. Ya, tetapi Nabi tak keluar kerana apa? Kerana Nabi kata, "Ini sesungguhnya aku khasyitu, aku bimbang, ayyuk taba alaikum, ya, aku bimbang diwajibkan ke atas kamu, ya, solat witir itu." Maknanya solat witir dan solat-solat yang lain pada waktu malam. Riwayat daripada Ibnu Hibban, ya. Ibnu Hibban dia tak masuk dalam 7 penulis kitab tu. Ya, ya, kita panggil Abam Tani tu tak masuk. Bukan Imam Ahmad, bukan Al-Bukhari, bukan Muslim, ya, bukan At-Tirmizi, bukan Abi Daud, bukan An-Nasai, bukan Ibnu Majah. Ini Ibnu Hibban. Ini yang datang kemudian. Tokoh hadis juga hebat juga, ada kitab, ya. Tetapi tidaklah setanding seperti mana 7 yang kita sebut tadi, ya. Okey. Jadi daripada Jabir kita dah tahu, dah tengok terjemahannya, pada bulan Ramadan solat malam di masjid. Ya, jadi solat malam ni biasa Nabi buat di rumah. Pasal apa Nabi suka buat di rumah, apa Syarin? Pasal apa Nabi solat sunat ni Nabi tak buat di masjid? Sebab apa? Apa alasan dia? Apa sebab? Ya. Sebab dia solat sunat, Ustaz. Dia tak perlu buat kat masjid. Betul. Tapi apa tujuan di sebalik solat sunat buat di rumah tu? Sebab? Supaya ahli keluarga dia dapat, apa tu? Dapat tengok lah, Ustaz. Macam gitu. Betul. Betul Jadi dapat dia berjemaah. tak salah lah. Ya, tak salah tapi tak tepat. Sebab apa? Dapat berjemaah. Tak buat di rumah tu. Pasal apa buat solat sunat di rumah? Solat tahajud, solat apa tu? Pasal apa dibuat di rumah? Dia bukan kategori sunat, solat wajib. Betul. Tapi sebab apa buat di rumah? Ya, Anak orang ikut Ustaz.
Tak nak orang ikut. Tak nak orang ingat itu wajib. Lain pada Menghidupkan Ustaz, menghidupkan. menghidupkan apa? Menghidupkan amalan di rumah. Okey, betul. Ya, menghidupkan amalan di rumah. Supaya tak ada Apa satu benda oleh penting di sebalik tu? Dari segi pahala Ustaz, pahala solat sunat kalau di rumah sama. Maknanya solat wajib je pahala dia lebih kalau di masjid. Ya, ya. Solat afdal sebenarnya di rumah melainkan solat fardu kan. Solat fardu memang lelaki duduk di masjid lah. Tapi kalau orang perempuan di rumah ya. Tapi solat sunat memang orang lelaki ya, dia kena macam tadilah disebut ya. Dia kena peruntukkan solat-solat sunat ni di rumah supaya rumah tidak menjadi kubur kan ya. Nabi sebut dalam hadis la taj'alu buyutakum kubura. La taj'alu, jangan kamu jadikan kuburakum, kubur kamu sebagai ya, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Maknanya jangan jadikan rumah sebagai kubur tu maknanya tak buat solat langsung kat rumah. Ya, solat semua di masjid ya. Jadi pahala solat sunat di rumah lebih besar berbanding dengan pahala solat sunat di masjid, betul. Tapi ada benda lain lagi ya. Mengapa solat-solat sunat ni ya dibuat di rumah, orang tak tengok, supaya apa? Supaya selamat daripada sifat apa? Tak riak. Selamat daripada sifat riak. Kerana solat sunat ni jangan cerita kat orang, kita buat sendiri. Ya. Melainkan pada bulan Ramadan Nabi keluar. Itu pun Nabi tak keluar setiap malam. Kerana Nabi kata, aku bimbang, aku khawatir solat yang kamu ikut aku buat tu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 5 waktu ni pun bimbang takut ya. Nanti akhir zaman ya, umat Muhammad tak boleh buat. Ini kan pula ya, kalau ditambah dengan solat-solat sunat. Itu kebimbangan Nabi. Maknanya Nabi ni very concern dengan ya masa depan para sahabat ni. Takut bimbang kalau diwajibkan berat pada sahabat. Maknanya Nabi punya kecintaan, sayang pada kita tu ya. Seperti mana disebut pada ayat kedua terakhir kan, ayat 128 kan, surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, kita baca ya. Tuan-tuan boleh tengok ayat 128 surah At-Taubah ya, hujung surah At-Taubah tu ya. Cuba tengok surah At-Taubah kan, yang kita baca lepas maghrib 7 kali ya, lepas pada subuh 7 kali ya. Tapi yang 7 kali itu ialah bukan laqad ja'akum tu, yang sambung dia ayat terakhir. Buka surah At-Taubah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Tengok ayat yang terakhir, muka surat 207 ya. Muka surat 207. Okey, dah jumpa? Dah, Kak Mas dah jumpa? 207 ya, ambil Quran, duduk sebelah. Jumpa Ustaz, jumpa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum, ni sifat Nabi tu. Ya, Nabi ni very concern dengan umat dia. Laqad, demi sesungguhnya, ja'akum, telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul min anfusikum, daripada kalangan diri kamu. Maknanya masa turun Quran ni turun pada orang Arab. Jadi Nabi Muhammad SAW tu daripada kalangan orang Arab tu, daripada Quraisy, sama dengan mereka. Sifat Nabi apa dia? Azizun alaihi ma anitum. Nabi sangat berat ya, sangat berat ma anitum, penderitaan yang dialami oleh umat Islam tu ya. Azizun alaihi, maknanya Nabi berat sangat tengok. Bila Nabi tengok tu Nabi tak sampai hati. Pasal orang Islam dipukul ya, diseksa, ada yang dibunuh ya. Jadi penderitaan yang dialami oleh umat tu sangat berat dirasai. Azizun alaihi. Aziz di situ ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala aziz, maha perkasa. Ya, aziz juga ya, makna perasaan ya, sayang kita aziz tu. Perasaan berat dia bila melihat orang Islam menghadapi penderitaan ya, azizun alaihi. Itu yang pertama. Kemudian Nabi juga harisun alaikum. Nabi sangat menginginkan ya, apa yang Nabi inginkan? Nabi inginkan supaya umat Islam mendapat keimanan dan mendapat keselamatan. Mana orang kafir Quraisy tu, kalau boleh Nabi nak suruh supaya mereka ni semua beriman dan supaya mereka ini mendapat keberkatan daripada Allah, keselamatan dan keberkatan daripada Allah. Harisun, sangat menginginkan. Tadi azizun, sangat berat. Ya, harisun, sangat menginginkan ya, ke atas kamu, yakni ke atas umat manusia ni, keimanan dan juga keselamatan. Yang akhir, bil mukminin, dan terhadap orang-orang beriman, raufun,
Nabi ini sangat penyantun. Rahim, sangat belas kasihan. Ini sifat Nabi kepada umat dia. Ya, sebab tu kalau orang tanya kita, pasal apa kita kena ingat Nabi selalu? Pasal apa kita kena jadikan Nabi lebih kita cinta daripada diri kita sendiri? Seperti mana dalam hadis. Ya. Jadi maknanya, mengapa kita kena cinta Nabi lebih? Sayyidina Umar, dia datang jumpa Nabi, dia kata, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Ya. Maknanya selepas aku cinta diri aku cinta engkau. Nabi pun tegur. Nabi kata bukan macam tu. Ya. Nabi kata, demi diriku yang berada dalam genggaman Allah. Ya, wallazi nafsi biyadihi. Ya, ataupun dalam ayat-ayat yang lain Nabi kadang-kadang Nabi sebut wallazi nafsu Muhammadin fi yadihi. Ya, demi diri Muhammad yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi mengata apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kamu hatta sehinggalah aku ni menjadi ahabba ilaihi, lebih disayangi dia, lebih dicintai dia, ya, min walidihi, daripada bapaknya, mak bapaknya, ya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jadi Nabi bagi tahu pada Umar, kau kena jadikan aku ni lebih disayangi daripada mak bapak engkau, daripada dirimu, daripada anak-anakmu, dan daripada manusia keseluruhannya. Jadi baru Umar faham, oh ya ke macam tu. Ya, kerana apa? Kerana Nabi perintah. Kerana Nabi punya sifat tu, ya, seperti mana ayat 128. Nabi sangat berat perasaan Nabi bila melihat penderitaan umat manusia. Nabi juga sangat menginginkan, ya, keimanan dan keselamatan. Harisun alaikum bil mukminin, dan terhadap orang beriman, rauf, ya, maha penyantun Nabi ini, rahim, maha belas kasihan Nabi ini, ya. Itu ayat 128. Ayat 129, ya. Fa in tawallau, maka jika kamu berpaling. Maknanya kalau mereka berpaling, ya, orang-orang kafir Quraisy berpaling, sebab Nabi sedih. Ya, Nabi ini sedih, ya, sampai Nabi nak membinasakan dirinya. Seolah-olah Nabi macam, sebab apa orang tak beriman ni? Aku dah buat yang terbaik. Aku dah cakap lembut, aku dah ajak mereka, aku dah macam-macam dah. Pasal apa Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan ni tak mau beriman juga, ya. Kerana Allah nak bagi tahu iman tu kerja Allah. Kita hanya dakwah saja, ya. Kita hanya ajak kawan kita masuk Islam, sudah. Kita ajak mereka dekat dengan agama. Jadi kalau mereka berpaling, faqul, maka Allah kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Inilah yang kena ulang 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib, ya. Jadi siapa yang baca hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang baca ni, ya, mudah-mudahan apa hajat yang dia nak pada hari itu, insya-Allah tercapai. Allah penuhi hajat dia pada hari itu, ya. Tapi kena ulang 7 kali. Ya, kalau kita tengok, ya, macam apa kita panggil amalan, ya, amalan sebahagian tok-tok guru lah, ya, di Malaysia ni, dia baca 7 daripada laqad ja'akum tu, ya. Laqad ja'akum rasulun baca, kemudian fa in tawallau, ya. Tapi yang sabit daripada hadis, nak baca laqad ja' pun tak salah, ya, sebab ada ayat Quran. Boleh bawa dalam solat duha, ya, boleh bawa dalam solat zuhur, boleh bawa. Ya, jadi kalau yang disabit daripada hadis, ya, maknanya yang warid daripada hadis, warid tu maknanya yang confirm datang daripada hadis, ialah daripada hasbiyallah. Tak payah baca fa in tawallau, ya. Sebab bila kita baca di luar solat, kita tak perlu baca daripada permulaan ayat. Tak perlu baca fa in tawallau faqul hasbiyallah, tak perlu. Tapi kalau kita baca dia sebagai ayat selepas Al-Fatihah, kena bacalah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kena baca penuh lah. Tapi kalau kita baca di luar solat, ya, sebagai bacaan-bacaan yang dianjurkan, baca daripada hasbiyallah. Cukuplah Allah, ya, sebagai penolong, sebagai pembantu kita, ya. Cukuplah Allah. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian la ilaha illahu. Ini syahadah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan dia, yakni Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah aku bertawakal. Serah pada Allah selepas berusaha. Wa huwa rabbul, dan dialah Rabb, Tuhan yang memiliki arash yang maha besar, ya, yang maha agung. Jadi ini yang disebut oleh Nabi, ya, kerana apa? Ya, kerana yang pertama, sifat Nabi itu sangat menginginkan kebaikan pada kita. Bila dia tengok kita menderita, ya, berat rasa di hati Nabi. Nabi tak kena, ya. Peringkat awal Nabi tak kena sebab
Nabi dilindungi oleh oleh Abu Talib, ya, Gubernur Mekah. Nabi dilindungi oleh isteri baginda Khadijah. Sebab orang nak bisnes dengan Khadijah, jadi nak buat macam mana? Walaupun mereka tak suka dengan Nabi, mereka tak boleh kacau Nabi. Sebab Khadijah tu orang paling kaya. Ya, maknanya kita kata business person paling successful di Mekah pada ketika itu. Jadi orang nak berniaga kena deal dengan bisnes Khadijah. Jadi tak boleh nak kacau Nabi. Tapi bila kedua-duanya wafat pada tahun yang ke-10 kenabian, ya, maka bermulalah, ya, episod-episod sedih, ya, dalam dakwah Nabi. Nabi diludah, ya, Nabi dijerut lehernya, Nabi dipijak tengkuk dan sebagainya. Jadi sebab itu, ya, Allah pujuk Nabi, Allah kata, Muhammad, jika orang kafir Quraisy itu berpaling daripada kamu, maka katakanlah cukuplah Allah sebagai pembantu, sebagai penolong. Ya, jadi bila orang Mekah tak mau terima Nabi, Nabi hijrah ke Madinah. Ya, cukuplah Allah sebagai pembantu. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Ya, kepadanya lah kita bertawakal, aku bertawakal, dan Dialah Rabb, Tuhan yang memiliki aras yang besar, tuan-tuan. Ya, jadi kita baca berapa kali? Kita baca sebanyak 7 kali. Dia bukanlah mesti immediately lepas subuh, ya. Maknanya janji lepas subuh, tak mesti immediately, tak, ya. Kita boleh baca waktu lain pun tak ada masalah, ya. Tapi macam tadilah, ya, kita tak boleh kesampingkan, ya. Bacaan ni 7 kali ni kita kena baca. Ada soalan, silakan. Ada apa, Kak Nap? Ustaz, Ya. apa beza dengan hasbunallah wa ni'mal wakil? Hasbuna untuk ramai, kami. Hasbia untuk seorang, singular. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Ya, bukan. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Dia plural singular je. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal tambah. maulah wa Itu ni'mal ada nasir, itu benda lain lain Ustaz. pula. Ada benda Okey. lain lah, ya, ada benda lain, ya. Dia macam ni je. Lafaz Quran ni kadang-kadang ada keperluan tambah, kadang-kadang tak perlu. Kita follow je, ya. Dalam bab ni bila Allah kata hasbi Allah, cukuplah hasbi Allah. Cukuplah, ya, tak payah tambah. Pasal dia ada lafaz lain. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil, dia dah stop ayat tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Maknanya cukuplah, ya, Allah sebagai pembantu dan Allah yang sebaik-baik wakil kita, sebaik-baik penolong kita, ya. Ayat tu dah berhenti kat situ. Sebab situasinya ialah situasi Nabi Allah Ibrahim dibakar dalam api. Kemudian Nabi ulang ayat tadi, ya, ayat 173 tadi surah Ali Imran dalam peperangan Badar, ya. Masa dalam perang Badar Nabi baca ayat tadi. Jadi sesuai dengan keadaan tersebut, ya. Tetapi yang ini lain pula sebab ini dalam konteks dakwah, ini bukan dalam perang. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah la ilaha illahu ni bukan dalam perang. Ini dalam dakwah. Jadi ada beza, ya. Perang pun dakwah juga kan, tapi dakwah dalam bentuk angkat senjata. Jadi bila dibaca begitu, ya, sebab konteks dia. Dalam tadi hasbunallah tu Nabi dan para sahabat ramai-ramai, ya. Dalam konteks ni Nabi bersendirian. Jadi ada beza hasbiyallah. Dan ada tambahan kerana nak menguatkan hati Nabi. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Yang disembah oleh orang kafir Quraisy itu semua tak guna. Semua tak ada manfaat. Lata, Uzza, Manat, ya, Hubal semua tak ada manfaat apa-apa. Tak mendengar, tidak melihat, ya, tak boleh apa kita panggil, tak boleh bagi apa-apa manfaat pun. Mudarat pun tak boleh bagi. Itu dalam konteks yang berbeza, ya, konteks dakwah. Dan kepadanya lah aku bertawakal, minta, ya, dan dialah Rabb yang memiliki aras yang paling yang agung. Maknanya konteksnya berbeza kan, ya, sebab tu bacaannya pun berbeza. Okey, ada apa soalan? Konteks satu, Ustaz. Ya. Konteks yang satu tu masa perang Badar tu ancaman, Ustaz, ya? Ancaman yang berat yang daripada musuh kan. Betul. Jadi minta bantuan kan macam Nabi Allah Ibrahim juga alaihissalam, ya. Ya, betul. Yang ni yang hasbiyallah tu kita sedih lah hati kita tak boleh buat sesuatu kan. Mana konteks dia berbeza, ya. Jadi Konteks bila beza, kita ya. bersendirian ni lebih sesuai. Sebab tu, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil kita tak baca selepas solat subuh, selepas solat maghrib kan. Tapi hasbiyallah, ya, la ilaha illallahu, ya, itu memang dibaca sebab masalah sedih hati, masalah down, ya, masalah kita kata depression sebagainya ni benda yang kita selalu hadapi berulang-ulang, ya. Jadi bila kita baca 7 kali belah siang lepas subuh, mudah-mudahan, ya, kita diberikan kekuatan sepanjang siang, dan bila kita baca lepas maghrib sepanjang malam insya-Allah. Ya, jadi yang sesuai dibaca ialah ni. Tapi bila berhadapan dengan musuh, ya, tu memang hasbunallah wa ni'mal wakil.
Kalau kita seorang pun, katalah ya, kita dikejar oleh something lah. Contoh kita balik pada mana-mana, seorang, ada something kejar daripada belakang. Ya, kita seorang. Kita nak baca hasbi Allah ke hasbunallah, hasbunallah. Ya, kita baca hasbunallah. Sebab dalam Quran tu, ayat 173 memang hasbunallah. Jadi kita kekalkan hasbunallah. Ya. Tapi kalau nak baca hasbi Allah, tak salah. Kerana Nabi Ibrahim pernah menyebut bacaan hasbi Allah ketika baginda bersendirian. Dimasukkan dalam apa? Dalam api tadi. Ya, cuma cerita Nabi Ibrahim daripada hadis. Cerita Nabi Muhammad hasbunallah daripada Quran. Jadi yang utama pakai yang Quran punya. Ya, itu hasbunallah. Tapi nak tambah dengan hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, ya. Dia boleh, tetapi macam tadilah, dia telah ditetapkan lepas subuh dan lepas maghrib. Ya, nak baca masa naik kenderaan dan sebagainya tak salah, tetapi timing yang the right timing tu lepas subuh dan lepas maghrib. Jadi jangan tinggal. Nak tambah masa lain silakan. Ya, jadi boleh beza tak? Hasbunallah tu bila-bila masa boleh. Tapi kalau hasbi Allah la ilaha illahu ni memang dah dituruntukkan, Nabi kata. Ya, pada siang hari lepas subuh, ya, dan pada malam hari, pada permulaan malam, permulaan apa ni hari baru selepas maghrib. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Macam dalam tahiyat akhir tu Ustaz, yang doa minta hilangkan gelisah-gelisah tu, hamazatun. Itu pun itu juga Ustaz kan? Hamazatun syaitan tu tambahan lah. Ya, Nabi tak sebut lah secara khusus kan. Sebab yang Nabi sebut sebelum bagi salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam tu. Azab jahannam, azab kubur, ya. Kemudian fitnah hidup dan mati. Dan juga fitnah jahat Dajjal, ya. Tapi nak baca doa lain boleh je. Doa Abu Bakar, ya. Doa yang gelisah tu bukan daripada Nabi. Yang gelisah tu tu bukan daripada Nabi SAW ke Ustaz? Itu bacaan ada dalam Quran tu. Allahumma tu kan. Apa ni, apa? Allahumma inna na'udzubika hamazati syaitan wa a'udzubika amin. Apa tu? Tak ingat. Daripada hadis. Tapi khususan masa dibaca pada waktu sebelum salam tu tak adalah pula dengan Nabi cakap, tapi tak salah lah nak baca. Oh, tak ada ya. Tapi tak adalah khusus. Yang khusus tadi tu minta lindung daripada azab jahannam, azab kubur tadi. Kemudian satu lagi doa Muaz bin Jabal yang Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatik, itu pun sebelum bagi salam. Dan doa Abu Bakar, ya, ni pun ada dalam dalam Imam Nawawi Al-Azkar. Allahumma apa doa dia? Allahumma apa tu, ya? Allahumma inni a'udzubika, ya. Tak ingat tu dia punya bacaan. Tapi Abu Bakar diajar oleh Nabi doa tersebut. Muaz pun dapat, yang lain Abu Bakar pun dapat, dan khusus yang Nabi ajar termasuk fitnah Dajjal tadi. Ya, adalah beberapa lain lagi, ya. Macam Datuk sebut tadi, itu antaranya, ya, kita kata yang pernah Nabi ajar juga, ya. Jadi tapi tidaklah khusus baca sebelum salam. Yang sebelum salam tu 3 tu tadi. Ya, 3 tadi, ya. Tu cerita dia. Okey, lain yang pahala Ustaz, yang pahala solat fardu tu, kalau solat di rumah berjemaah ataupun solat di masjid berjemaah, pahala sama kan Ustaz? 27, tapi afdal dia yang beda kan Ustaz? Afdal tu sebab kita dapat iktikaf masjid, dapat tahiyatul masjid. Kalau di rumah tak dapat. Ya, di rumah berjamaah boleh, tetapi macam tadilah, kita tak dapatlah kelebihan. Satu, jamaah lebih ramai. Kedua, tahiyatul masjid. Ya, ketiga, tak dapat iktikaf. Kalau kat surau pun tak dapat iktikaf juga. Jadi sebab itu ramai orang, ya, walaupun dekat rumah ada surau tapi dia pergi masjid. Kita tak boleh nak marah juga, ya. Sebab dia kata cuma sekali-sekali kena datang juga surau tu. Kita kata ya, jangan tak sentuh langsung. Tapi afdal memang masjid ataupun surau Jumaat, kerana dapat iktikaf dan tahiyatul masjid. Kedudukan masjid tu apabila tempat tu dah diwakafkan kepada badan, ya, macam JAIZ ke apa ke kan? Negeri lah. Kalau tak diwakafkan, bukan dia jadi kedudukan masjidnya Ustaz? Bergantung. Sebab ada juga private property tapi diisytihar sebagai masjid, ada juga. Dan dia kena wakafkan tak Ustaz? Dia kena wakaf persendirian tak? Dia sebab kalau wakaf dia dah jadi milik majlis agama. Tak, dia boleh, dengan saya tahap tu boleh wakaf persendirian pun boleh juga. Dia wakaf untuk spesifik tertentu untuk buat masjid. Tapi hak kita lagi. Okey, maknanya status tanah kita punya. Maknanya wakaf tempat tu saja, bukan tanah tu. Wakaf benda tu untuk digunakan untuk masjid. Tapi kita
Tapi kita own lagi lah aset tu. Tak tahu lah, saya dengar macam tu. Betul tak betul? Wallah Maknanya alam. Tapi kalau macam tu wakaf sementara tu macam tu. Seolah-olah macam wakaf sementara. Kita that mean wakaf dia hak untuk, contoh kan, macam apa kita panggil hotel di mana tu? Hotel dekat apa ni Ampang dulu kita panggil, bukan Seri Malaysia apa dia panggil tu. Dekat apa ni Datuk siapa tu punya ya. Di Jadi dia Palma, Ustaz. di Palma betul. di Palma. Ya. Di Palma Ampang tu sekarang dah bukan nama di Palma kan, nama lain dah tu. Barakah ya. Hotel Barakah. Hotel Barakah tu Datuk apa ke namanya tu ya, yang apa ni Presiden Persatuan Haji Malaysia ke apa tu ya. Datuk Razali. Datuk apa? Razali. Tak dengar. Datuk apa? Datuk Razali. Datuk Razali, betul. Datuk Razali tu ya, dia Presiden Persatuan apa ni operator haji ya dan umrah Malaysia ni. Jadi dia owner kepada Barakah tu ya. Jadi di premis Barakah tu ada surau, tapi surau tu diberi izin ya. Of course Datuk tadilah yang minta dia deal dengan Majlis Agama Islam apa ni Selangor ya untuk buat sembahyang Jumaat di situ. Dia Selangor kan, bukan wilayah kan? Di Palma tu Selangor ke wilayah? Ampang. Bila tak tahu Selangor sempadan tu. Tapi Ustaz rasa Selangor rasanya, Selangor ya. Mungkin. Jadi kalau tu sebab boleh buat sembahyang Jumaat kat situ. Tapi maksudnya buat sembahyang Jumaat tu selagi mana bangunan tu milik Datuk Razali dan selama mana dia ada kebenaran daripada Majlis Agama Islam Selangor. Jadi mana suatu hari nanti mungkin bila katalah Datuk Razali meninggal ya, anak dia ambil alih. Mungkin anak dia tak nak deal untuk maknanya dia sementara. Wakaf boleh, tapi wakaf sementara. Wakaf sementara memang boleh. Macam apa Datuk ya, sebagai contoh ya, Ustaz ada rumah di kampung dan Ustaz nak pergi sambung belajar, nak buat postdoktoral kata selama 3 tahun dekat UK contoh. Jadi sepanjang Ustaz duduk UK tu, rumah Ustaz tu Ustaz wakafkan untuk para pelajar, untuk apa buat, tapi wakaf sementara. Sebab Ustaz tak ada di sini. Jadi bila Ustaz balik je pada Malaysia, apa ni terhenti wakaf tu, boleh tak? Boleh. Dipanggil wakaf sementara, boleh. Memang itu ada fatwa. Selangor memang ada. InsyaAllah. Sebab tu Ustaz kata tadi, kalau memang dia private property macam Datuk Razali tadi di Palma tu, tapi macam tadilah ya, itu dia deal dengan majlis agama, tapi bukan bangunan, bukan majlis agama punya, tetap private property, memang dia punya. Ya, tapi dapat keizinan ya daripada Majlis Agama Islam Negeri untuk buat apa sembahyang Jumaat dekat situ. Ya, ada banyak tempat lagi. Ya, banyak lagi yang macam sekolah ya, macam ada satu sekolah di Bukit Rahman Putra dekat rumah Ustaz ni juga ya. Kelab Golf Bukit Rahman Putra tu ada satu sekolah menengah yang dewan sekolah tu digunakan untuk solat Jumaat setiap minggu. Ya, tapi dewan tu juga boleh digunakan untuk sukan. Ya, boleh guna untuk main apa ni volleyball, untuk basketball sebagainya. Tapi hari Jumaat memang boleh buat solat Jumaat. Tapi ada tak tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid tak ada. Pasal dia bukan masjid. Dia hanya digunakan sebagai premis sementara untuk solat Jumaat. Sebab masjid di Bukit Rahman Putra tak siap lagi. By the time masjid siap, maknanya tak ada lagi keizinan untuk buat solat Jumaat di sekolah, di dewan sekolah. Dewan sekolah. Mana tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid tak ada. Dia bukan masjid ya, dia cuma diberi kebenaran sementara untuk buat solat Jumaat. Solat Jumaat sah. Sebab masjid yang dekat, surau yang dekat tak boleh menampung. Tu ada hukum yang lain lah ya. Jadi wakaf sementara boleh, kebenaran sementara daripada pihak Majlis Agama Islam pun boleh juga. Boleh tu, tak ada hal. Okey je. Ada lain? Silakan. Ada apa? Tak ada ya. Kalau tak ada apa, ayat tadi selesai. Jadi tolong amalkan ya ayat 129. Kak Mariatun, Kak Zainab, semua sekali, tuan-tuan dan perempuan, 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib. Dia bukan mesti immediately ya, bila-bila masa je. Tapi maknanya pagi pun baca, permulaan malam pun baca. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan lupa, tuan-tuan. Ya, mulai tuan-tuan tahu hari ni, sampailah kita diambil nyawa oleh Allah, jangan lupa baca. Mudah-mudahan keperluan kita pada hari itu dipenuhi oleh Allah. Dan kita selamat daripada gangguan jin syaitan dan juga manusia yang ada perasaan dengki pada kita. Mudah-mudahan selamat kita. Okey ya, itu cerita dia. Terima kasih Ustaz. Baru Ya, tahu sama. hari ni. Sama-sama insya-Allah. Amal ya, amal. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan amal. Ya, sebab benda-benda macam ni kadang-kadang kita kurang diberitahu. Jadi bila kita tahu je, kita kena ya Allah, ya aku nak amal ya Allah. Ya, sebab selama ni aku tak tahu.
Mungkin sampai usia ni aku tak tahu. Hari ni aku dapat tahu, ya Allah bagi kekuatan pada aku untuk amal. Kita kena ada niat macam tu tuan-tuan. Ya, sebab lambat ke ya, sooner or later kita tahu ya. Memang ada benda yang kita akan diberitahu, ilmu baru dan sebagainya. Jadi kita amal. Yang penting kita amal tuan-tuan. Okey, ya. Cerita ya, silakan. Ustaz, tadi ayat tadi Ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin tu kita boleh baca sebelum start solat kan Ustaz, untuk Biasa berlindung dari orang amal lah. Biasa orang amal. Ya, tapi dia tidaklah khusus. Nabi tak sebut. Ya, cuma kalau nak amal tidaklah salah. Cuma jangan kata daripada Nabi je lah. Ya, tapi kalau nak baca dia sebagai bacaan sebelum salam, itu lebih baik. Ya, Ustaz yang lain. sebelum Sorry, salam Ustaz. dalam Sebelum solat. bagi salam. Dalam solat lah. Dalam solat. Okey, Ya, baik betul. Ustaz. Ustaz yang tadi beri salam tu Ustaz. Allahumma inna na'udzubika hamim. Apa? Hamim wa Allah gelu kesah tu Ustaz. Minal hammi wal hazan. Bukan syaitan tu. Syaitan tu sebelum solat. Sebelum solat. Ni lepas solat sebelum salam. Dalam solat sebelum salam. Allahumma inna na'udzubika hamizati syaitan. Allahumma inni a'udzubika hammi wa hazan. Itu Minal daripada hammi wal hazan. itu pergi kepada itu didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kan Ustaz? Asalnya bukan. Sebab yang Abu Bakar lain. Lain ya. Lain lafaz dia. Ya. Apa nanti siapa Syarin kalau tengok Tak balik. ada pos dah, Ustaz. Apa dia? Dan antara doa tu Allahumma inni zalamtu nafsi. Zulman kasiran. Okey, thank you. Ya. Dah Sama. dah post kat grup dah. Okey, terima kasih ya. Itu doa Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ya. Itu antaranya ya. Itu ada beberapa doa. Abu Bakar pun ada satu lagi versi doa dia. Tapi itu antara yang paling mudah lah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika kan. Tu doa tu ya, doa antaranya Abu Bakar minta daripada Nabi ajar. Itu memang diminta masa solat selepas habis tasyahud akhir sebelum bagi salam. Ya, itu memang khusus ya, riwayat daripada Abu Bakar Siddiq, betul. Okey ya, yang lain sebenarnya banyak tuan-tuan ya. Dia tidaklah salah, tapi macam tadi, yang utama tu ialah yang sabit daripada hadis. Yang 4 dari tu ya, minta selamat daripada azab kubur, azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati dan juga fitnah dajjal. Tu jangan tinggal baca. Allahumma a'inni ala zikrika ya, daripada Muaz bin Jabal, jangan tinggal. Yang Abu Bakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran, jangan tinggal. Nak tambah yang lain tak ada masalah, terutamanya dalam solat sunat. Tapi kalau sembahyang fardu jangan lambatkan. Ya, jangan lama sangat. Kita boleh tak imam bagi salam kita tak bagi salam lagi? Boleh. Tapi jangan lama sangat sampai imam dah baca ayatul kursi apa semua kita baru nak assalamualaikum, jadi fitnah pula. Ya, apa ni lama sangat ya. Tapi kalau sembahyang sunat entamlah lama pun tak apa sebab kita sembahyang sendiri. Orang Melayu kita kadang-kadang bila sembahyang berjamaah dia lama-lamakan. Tapi bila sembahyang sendiri dia cepat pula. Dia terbalik. Patutnya sembahyang sendiri itulah yang panjang. Ya, Nabi bila mengimamkan solat, ya Nabi tak panjangkan solat melainkan solat malam. Ya, kalau Nabi jadi imam kebanyakannya tidak terlalu lama. Sedang-sedang ayat dia ya. Tu cerita dia. Okey ya. Ya. Bacaan doa-doa sebelum salam ni dalam hati je kan? Boleh baca lafaz, boleh lafaz. Kalau dia bahasa Arab boleh lafaz. Allahumma inni zalamtu nafsi, boleh. Tapi jangan kuat sampai ganggu orang sebelah lah. Pasal kita kan masih dalam solat. Kita ada orang sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kita jangan baca kuat sangat. Ya, cukup sekadar didengar oleh telinga. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran. Tak perlu kita senyapkan. Senyap tu kalau kita baca dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena senyap lah, tak boleh lafaz. Ya, itu pandangan yang kuat lah. Ya. Tapi kalau kita baca doa daripada zikir, kita panggil daripada hadis Nabi, daripada ayat Quran, boleh kuat. Tapi janganlah kuat sampai mengganggu orang sebelah kiri dan kanan. Itu je cerita dia. Okey, ada lain silakan. Ustaz, Ya. apa tu yang doa sebelum salam tu ada yang daripada ayat Al-Quran tu Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Saya ada baca, lupalah kat mana. Katanya yang tu pun salah satu yang diajar untuk lafaz sebelum salam. Betul ke Ustaz? Mungkinlah. Ya, Ustaz tak pasti. Nanti cek baliklah. Apa doa dia? Allahumma firli apa tadi? Allahumma Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbighfirli warhamni. Warham wa anta khairur rahimin. Dia dari
Dia dari surah Al-Mu'minun rasanya Ustaz. Oh, okey. Maknanya daripada ayat Quran lah, ya. Dari ayat Quran. Bacaan tu tak ada masalah, terutama daripada ayat Quran. Ayat berapa, surah apa tak tahu, ya. Surah surah Al-Mu'minun. Surah Surah Al-Mu'minun 23. surah 23 ayat 118. 180, ya. Mari kita tengok. 118 Ustaz. 118. 118. 118, ya. Surah Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun surah 23 ayat 118. Mari kita tengok, ya. Surah Al-Mu'minun ayat 118, ya. Ni dah di hujung, ya. Ya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, ya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbighfir, ya Allah, wahai Tuhanku, ampunkan, warham, rahmati, ya, kerana sesungguhnya engkau itu khairur rahimin, engkau lah yang sebaik-baik, ya, pemberi rahmat, ya. Jadi nak kena tengok dia punya apa kita panggil asbab nuzul lah. Kalau ada asbab nuzul ayat ni lagi bagus lah, ya. Tu nak kena check lah, tengok. Nanti Rin cari dalam buku. Rasanya ada buku, nanti kena carilah. Okey, Tak sekarang tak ada lagi. Nanti kalau jumpa dia masuk, saya masuk dalam grup. Boleh insyaAllah. Terima kasih, ya. Okey, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak lah, kalau nak amal ni banyak lah, ya. Jadi insyaAllah, ya. Kemudian apa lagi, ya, kalau kita boleh tengok pada apa kita panggil, pada kita punya hadis tadi, ya, hadis Ibnu Hibban. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Hibban punya nama kitab, nama dia kitab sahih juga, Sahih Ibnu Hibban, ya. Tapi dia tidaklah setaraf macam Sahih Al-Bukhari Muslim tu. Dia tak masuk dalam 7 tadi, ya. Tapi nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Dia gunakan kaedah Al-Bukhari dan Muslim untuk pilih lagi hadis-hadis lain yang Bukhari Muslim tak masukkan dalam kitab sahih. Jadi yang lain-lain yang sama taraf macam tu, dia himpunkan, masukkan dalam kitab apa ni, Sahih Ibnu Hibban tu, ya. Jadi darjatnya sahih lah, sebab kitab dia kitab sahih, tapi sahih dia tidaklah sehebat macam Bukhari Muslim. Cuma kita kata dia berusaha menyaingi dia, ya. Jadi apa ni, cerita tentang solat tarawih ataupun witir tidak wajib, betul. Solat witir adalah sunnah, ya, tapi sunnah yang sangat dituntut, ya, tidak ditinggalkan oleh Nabi. Kita dah baca dah banyak kali. Okey, ya, itu dia punya apa kita panggil, ya, dia punya cerita tentang kelebihan, ya, solat witir, dan Nabi tidak tinggalkan walaupun dalam musafir, ya. Dalam musafir pun Nabi tidak tinggalkan. Okey. Hadis 396, ya, daripada Kharijah bin Huzafah, ya, Kharijah bin Huzafah Al-Adawi. Dia ni daripada keluarga Saidina Umar, ya. Kharijah bin Huzafah Al-Adawi. Al-Adawi itu maknanya daripada Bani Adi. Kalau macam Nabi Al-Hashimi, Bani Hashim, ya. Abu Bakar At-Taimi, Bani Taim, ya. Umar Al-Adawi, Bani Adi, ya. Jadi mereka ni semua Quraisy, ya. Al-Adawi ni Quraisy, Hashimi semua tu Quraisy, ya. Kalau macam Imam Syafi'i kita bincang tadi, dia Al-Muttalibi dia panggil. Sebab dia Al-Muttalib, ya, tambah ya kat belakang. Hashim, Hashimi, ada ya kat belakang, ya. Adi, Adawi, ya. Taim, Taimi, semua ada ya kat belakang, ya. Ada al depan, ada ya kat belakang, ya. Al-Adawi. Kalau Imam Syafi'i, Al-Muttalibi, dia daripada Al-Muttalib. Al-Muttalib tu adalah adik kepada Hashim, ya, yang gantikan Hashim setelah Hashim meninggal. Yang bawa Abdul Muttalib, ya, Syaibah daripada Madinah bawa balik ke Mekah, ya. Jadi Kharijah bin Huzafah Al-Adawi, ya. Jadi beliau ni, ya, kita kata apa nak sebut, ya, dia salah seorang daripada yang dibunuh oleh puak Khawarij ni, ya. Dia ni, ya, apa kita panggil, sahabat, ya, yang jujur, ya, yang berpegang kepada apa kita panggil, ya, dakwah hakiki, ya. Dan dia dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ni, ya, dia tak peduli, tuan-tuan, ya. Ali pun dibunuhnya, ya. Jadi sayang, ya, sebab Khawarij ni asalnya menyokong Sayyidina Ali, tapi mereka akhirnya melawan Sayyidina Ali, ya, kerana mereka merasakan mereka lebih baik, ya. Mereka hafal Quran, ya, mereka hafal hadis, ya, ibadahnya banyak, puasa sunatnya banyak, tetapi macam tadilah, ya, sebab Quran yang dibaca tidak masuk ke hati, hanya terperangkap di
terhenti dekat kerongkong je. Jadi sayanglah, baca Quran sedap. Ya, tetapi tidak sampai ke hati. Quran tidak mengubah perasaan dia. Itu yang sayanglah tuan-tuan. Hafal Quran, ya, tetapi dialah yang bunuh kan, bunuh Sayyidina Ali. Ya, Abdurrahman bin Muljim atau Abdurrahman bin Muljam. Ya, dia bunuh Sayyidina Ali dan dia rasa dia telah melaksanakan tugas, ya, membunuh orang jahat, ya. Bagi dia Ali itu jahat. Sedangkan Ali itu menantu Nabi, dijamin syurga. 10 dijamin syurga, suami pada Fatimah, apa nak lagi? Khalifah yang keempat, ya, dibunuhnya. Dan dia rasa dia betul, ya. Yang ni masalah dalam dunia ni sekarang tuan-tuan, ya, orang yang salah, ya, tapi dia rasa dia betul. Tu payah tu. Sebab tu kita kena doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan, ya, warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar tu sebagai benar, yang salah tu sebagai salah, ya. Kita minta kepada Allah. Bila kita berhadapan dengan satu masalah, ya, ada orang klaim dia pun betul, ni pun dia betul, kita minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kebenaran tu. Kebenaran bukan pada siapa yang bercakap, tetapi kepada konten dia. Dia cakap apa, ya. Jangan tengok pada siapa yang bercakap, tapi tengok pada apa yang dicakap. Ya, dalam bahasa Arab selalu kita dengar perkataan, ya, unzur ila maqil wala tanzur ila man qal. Itu bahasa Arab lah. Ya, tengoklah pada apa yang dikatakan, bukan pada siapa yang berkata. Siapa yang berkata tu penting. Tapi kalau apa yang dia kata tu salah, tak boleh, ya. Ingat tak, ya, masa Abu Hurairah, ya, tangkap pencuri kan di Baitul Mal. Pencuri itu ialah iblis, ya, ialah syaitan. Ya, tapi akhirnya iblis tu ajar Abu Hurairah, dia kata kalau kau nak selamat, tak ada pencuri datang, kau baca Ayatul Kursi. Jadi Abu Hurairah pun jumpa dengan Nabi, dia bagi tahu, ya. Jadi yang bercakap tu pembohong, tapi apa yang dicakap betul. Ya, itu daripada hadis yang sahih juga. Jadi Nabi bagi tahu yang datang jumpa kau tu itu iblis tu. Memang jahat, memang pembohong. Tapi apa yang dicakap dengan kau tu betul. Jadi maknanya, ya, kesimpulan yang dibawa oleh para ulama, jangan tengok siapa yang bercakap sahaja. Kena juga tengok apa yang dia cakap. Kalau orang tu kita tengok pakaiannya hebat, ya, dia pun disebut sebagai sarjana Muslim, tetapi yang dia cakap tu tak betul, bersalahan dengan hadis Nabi, bersalahan dengan Quran, kita tak boleh pakai. Walaupun, ya, nampak macam dia hebat. Ya, dia bukan pada pakaian semata-mata. Pakaian tu penting. Jangan tak tutup aurat pula kan. Ya, tapi maksudnya macam tadilah, ya, content wise tu lebih utama. Ya, kerana yang betul tu kita boleh amal tanpa was-was, ya. Jadi Kharijah bin Huzafah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha amadakum, ya, innallaha amadakum, ya, amaddakum, amadda, ya. Kalau madda memanjangkan, amadda membantu. Ya, apa Kak Zainab ni bukan madda, ya. Kalau madda ya muddu, ini amadda yumiddu, ya. Dia fi'il past tense 4 huruf, ya. Hamzah di atas alif ni, ada hamzah ni. Hamzah atas alif, mim dal double, ya. Hamzah atas alif, mim dal dal, ada 2. Amadda. Ya, innallah, sesungguhnya Allah, amaddakum, Allah telah menolong kamu bi salatin, dengan satu solat, ya. Hiya, ya, khairun lakum min humrin ni'am atau min humrin na'am. Ya, dia lebih baik daripada unta merah. Daripada unta merah, ya. Unta merah ni gambaran gambaran harta yang paling hebat lah dulu. Ya, maksudnya unta merah. Ya, unta betina merah. Mana unta betina yang bunting pula, ya. Dan dia bakanya baik, ya. Jadi gambaran dulu, ya. Sekarang mungkin tak sesuai lah sebab kita pun tak kenal unta merah tu macam mana, ya. Jadi kalau dulu ni gambaran, mungkin zaman sekarang ni apa gambarannya? Ya, gambaran kenderaan yang paling hebat mungkin, ya. Ataupun kita kata apartmen yang paling hebat contoh, ya. Kondominium, ya, sebagainya. Bergantunglah. Mungkin kebun, tanah dan sebagainya. Jadi, ya, apakah yang telah ditolong oleh Allah? Solat apa tu? Ya. Wa ma hiya ya Rasulullah? Maka sahabat pun tanya, qulna, kami pun bertanya, apa yang kau maksudkan sebagai solat yang lebih baik daripada unta merah? Qala, katanya al-witr, ya, al-witir, ya, witir. Solat witir. Ma baina salatil isya, ya. Maknanya witir yang boleh dilakukan, ya, antara solat isya. Maknanya selepas solat isya, fardu isya, selepas ba'da isya dah boleh buat witir dah.
ila tulu'il fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar mana masuk waktu subuh. Ya. Rawahul khamsah, diriwayat oleh 5 ulama hadis. 5 ulama hadis tolak 2. Siapa yang kita tolak? Kan Omah, siapa kita tolak? Kalau 7 semua. Kalau 5 tolak 2. Siapa yang kita tolak? Nasai, Ustaz. Bukan. Uh, Ahmad. Tan Bukan. Bukan Ahmad. Muslim. Ahmad. Muslim punya Buhari, Bukhari. Buhari dengan Muslim. Bukhari Ustaz. dan Muslim. Bukhari dan Muslim yang ditolak. Kalau 7 semua. Ya, kalau 6 tolak Imam Ahmad. Kalau 5 Imam Ahmad ada tolak Al-Bukhari Muslim. Dia kebanyakannya tolak yang sebelah atas dulu. Bukan tolak di bawah, ya. Jadi bukan An-Nasai dengan Ibnu Majah, bukan. Ya, yang kita buang dulu Al-Bukhari dan Muslim 5, ya. Jangan lupalah. Kalau lupa tengok balik kita punya itulah, ya. Kita punya apa? Kita punya muka surat yang keempat tu, ya. Tu ada panduan dia. Okey, ya. Itu dia punya apa? Dia punya cerita dia. Maknanya waktu, ya, antara selepas Ba'diyah Isyak, ya. Sebab apa tak sebut Ba'diyah Isyak? Understood lah. Sebab lepas pada solat fardu, dia ada solat Ba'diyah dia. Bukan semua, ya. Maghrib, Isyak tak ada asar dengan subuh tak ada Ba'diyah. Ya. Ni bagi solat yang ada Ba'diyah, maknanya dibuat selepas daripada solat fardu, kemudian baru boleh mula witir. Maknanya witir selepas Ba'diyah Isyak boleh. Ya, nak tidur malam boleh, bangun malam lagi boleh, ya. Kemudian diriwayat oleh 5 ulama hadis illa An-Nasai. Barulah kita kata rupanya 4 aja. Ya, pasal apa? Tak cakap 4 tadi. Ya, sebab kalau kita kata 4, dia 3 atas buang. Ya, sedangkan Al-Bukhari Imam Ahmad masuk, ya. Jadi oleh kerana itu An-Nasai, maknanya 4 lah. 4 orang, ya. Riwayat oleh 5 tu termasuk Imam Ahmad, tetapi dibuang Nasai, maknanya jadi 4 balik. Pasal apa tak kata 4? Pasal kalau kita kata 4, Imam Ahmad tak masuk. Sedangkan Imam Ahmad masuk. Sebab tu perempuan boleh, tuan-tuan dan perempuan faham, ya, Ustaz sebut ni. 5, ya. Faham, Ustaz. 5 senang, ya. Jadi kita kena tolak tu, kena faham kedudukan dia tu. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Hakim juga bukan daripada 7 tu. Macam Ibnu Hibban juga. Al-Hakim ni pun ada kitab hebat juga. Al-Mustadrak nama dia. Ya, dan beliau pada usia 70 tahun telah diuji oleh Allah dengan penyakit apa kita panggil? Penyakit apa? Ya, ingatan Nyanyuk. Ya, macam nyanyuk lah kita kata, ya. Jadi kalau sekarang kita mungkin panggil Alzheimer ke, ya, ataupun apa satu lagi? Yang Demensia. Demensia, ya, demensia. Jadi dia punya apa kedudukan dia tu ada masalah lah sikit. Jadi kalau hadis yang diriwayat sebelum umur 70 tahun, okey, acceptable. Selepas tu, orang tak terima lah, ya. Orang tengah tengok balik. Sebab apa? Sebab dia hebat. Imam Al-Hakim ni hebat. Al-Hakim, An-Naisaburi, ya. Dia daripada Iran juga, Naisabur. Tempat yang sama dengan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi Naisabur juga. Ya, orang Parsi. Tapi Parsi dari segi keturunan, ya. Tapi bukan Syiah, ya. Ni dulu-dulu Syiah, bukan Syiah macam sekarang ni, tak ada. Dulu Syiah maknanya dia sokong Sayyidina Ali. Yang sokong Sayyidina Ali tu dipanggil Syiah. Tapi bukanlah maknanya dia mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Osman. Tak, dia tak kafirkan. Ya, cuma dia menganggap Ali paling layak. Tu sudah, tak salah. Ya, sebab itu pendapat dia. Itu maknanya isu politik aja. Tapi kalau dah sampai ke peringkat akidah mengkafirkan para sahabat, tu sesatlah tuan-tuan, tak boleh, ya. Jadi, ya, disebut, ya, bahawasanya Imam Al-Hakim, ya, unta merah mana harta yang paling berharga, ya, di sisi masyarakat Arab pada zaman tersebut, ya. Jadi hadisnya hasan, dianjurkan solat witir antara waktu Isyak hingga terbit fajar, ya. Tak ada tertinggal perkataan fajar tu, sambah. Waktu solat witir adalah sesudah solat Isyak sampai terbit fajar. Selesailah, ya, itu cerita dia. Di bawah ada riwayat Imam Ahmad, ya, daripada, ya, An Amrin bin Shu'aib, ya. Jadi Amrin bin Shu'aib, ya, dia Amrin bin Shu'aib ni beliau bukan sahabat Nabi, ya, dia tabi'i. Ya, tabi'i mana yang tak jumpa dengan Nabi, jumpa sahabat. Daripada bapaknya, ya, daripada bapaknya Shu'aib, ya, dan daripada datuknya, ya, daripada datuknya. Jadi datuknya ialah Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr ni ialah sahabat Nabi, ya. Jadi cucu riwayat daripada bapa riwayat daripada
Anak riwayat daripada bapa riwayat daripada datuk. Jadi maknanya ni memang popular ni ya. Amru bin Syuaib daripada Syuaib bin Abdullah, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni yang paling banyak puasa sunat. Sahabat Nabi yang paling banyak puasa sunat Abdullah bin Amrin. Ya, Abdullah bin Amrin puasa sunat. Bila dia puasa? Berapa banyak hari dia puasa? Syarin, berapa hari dia puasa? Abdullah bin Amr. Tuan-tuan, orang yang paling banyak puasa ni mana puasa macam mana? Macam Nabi Daud. Oh, lebih lagi. Oh, lebih lagi. Lebih lagi. Ya. Dia puasa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari puasa. Sampai Nabi tegur dia. Nabi kata, cukuplah puasa Isnin Khamis. Cukuplah 13, 14, 15. Kalau nak banyak juga puasa Nabi Daud. Ya. Barulah dia selang-seli. Maknanya tiap-tiap hari puasa. Hebatlah. Ya. Tapi Nabi tegur. Nabi kata, bukan tu tuntutan dia. Nak puasa pun puasa Nabi Daud, sudahlah. Dan Nabi puasa tak Nabi Daud? Nabi puasa tapi bukan setiap bulan. Ya, bulan Muharram, bulan Syakban Nabi puasa selang sehari. Tapi bulan-bulan lain tak. Ya, Nabi puasa 13, 14, 15. Ya, itu biasa Nabi tak tinggal. Dan Isnin Khamis. Itu pun bukan setiap minggu. Kadang-kadang Isnin saja, kadang Khamis saja. Yang Nabi konsisten 13, 14, 15. Ya. Dan apa ni, puasa Nabi Daud ni Nabi biasanya buat pada Syakban ataupun Muharram. Ya, bulan Muharram. Muharram memang banyak puasa. Syakban pun banyak puasa. Itulah. Yang lain-lain tak. Ya. Okey. Jadi waktu solat sudah tadi. Ini yang tadi Ahmad tadi. Ya. Riwayat Imam Ahmad. Ya. Hadis ini hadis yang hasan. Riwayat oleh Ahmad dari Amrin. Ya. An Amrin bin Syuaib. Ya. Daripada bapanya. Bapanya ialah Syuaib bin Abdullah. Ya. Dan Syuaib ni riwayat daripada bapa dia pula. Ya. Bapa dia ialah Abdullah bin Amr. Ya. Jadi dia meninggal ketika bapa dia ni dia kecil lagi ya, masa bapa dia ni meninggal ya. Jadi dia dibesarkan oleh Ibnu Amru ni ya, oleh apa kita panggil anak kepada dia lah ya. Dia punya bapa dia ni, dia panjang cerita ni ya. Tapi secara umum ya, kita kata apa istilahnya, dia punya periwayatan tu keluarga ya, cucu ya ambil daripada datuk tapi melalui bapa dia lah ya. Jadi bapaknya ni Syuaib bin Abdullah ni meninggal awal. Dia memang hebat juga tapi dia meninggal awal. Jadi oleh kerana dia meninggal awal Syuaib tu, maka datuk dia ni Abdullah bin Amru ni lah yang jaga cucu dia ni. Lagi hebat lah ya. Macam kita lah ya. Mungkin anak kita kita ditakdirkan meninggal awal ya, jadi cucu tu kita jaga. Ya, jadi datuk dia tu Abdullah bin Amr ni sahabat besar yang banyak puasa sunat tadi tu. Ya, dia pun hafal hadis juga, dia tahu fiqh juga. Jadi dia lah yang didik cucu dia tadi, ya. Walaupun anak dia pun hebat juga tapi anak dia meninggal lebih awal. Jadi bila dia meninggal awal, ya, maka si Amru tadi dibesarkan oleh datuk dia. Datuk dia itulah yang paling banyak puasa sunat tadi. Ya, kalau kita tengok ya, riwayat daripada Ahmad kan, Imam Ahmad dalam kitab Musnad daripada Amrin bin Syuaib. Ni budak tu. Amrin bin Syuaib riwayat daripada bapa dia. Bapaknya Syuaib lah. Syuaib bin Abdullah, tapi bapa dia tu meninggal awal. Jadi anak dia ni lagi banyak ambil daripada datuk dia berbanding dengan bapa dia. Ya, memang kita kata biasa je. Ya, dah bapa dia meninggal awal, nak buat macam mana? Dia duduk dengan datuk. Ya, datuk dia pula ulama besar di kalangan sahabat. Untunglah dia. Tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi lah. Ya, tak jumpa. Okey, ya, itu cerita. Hadisnya hadis hasan, riwayat macam tadi juga. Maknanya waktu solat witir antara lepas ba'diyah isyak sampailah ke subuh. Ya. Okey, ada apa soalan? Silakan kalau ada. Ustaz, ni kira rantaian sanad lah kan Ustaz? Betul, rantaian sanad. Narrators. Chain of narrators. Amru al-Ash tu yang anak al-Ash Wa'il. Itu moyang dia pula. Ya. Yang ni Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amrin. Abdullah tu yang banyak puasa. Bapa dia tu Amru bin al-As. Bapa dia Amru bin al-As masuk Islam juga. Dia gubernur Mesir. Ya. Yang jahat tu yang tadi Kak Zainab sebut tu, ya, Al-As bin Wa'il tu. Yang jahat lawan dengan Nabi. Yang bawa apa kita panggil? Yang pertama yang tak nak bayar, dia suruh pedang. Kalau ingat lagi, ya. Dia suruh sahabat Nabi Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat, okey Ustaz cerita satu ya, jangan keliru.
Khabbab bin Al-Arat, ya, dia tukang pedang, tukang buat pedang, tukang besi. Jadi Al-As bin Wa'il datang, dia kata, budak, ya, sebab Khabbab ni hamba. Boleh kau tolong buat pedang? Boleh? Ya, buat pedang. Dan siap nanti aku bayar. Dah siap dia tak nak bayar. Ya, itu yang Al-As bin Wa'il kata, nanti bila aku dibangkitkan di akhirat besok aku bayar. Dia tak percaya. Tapi dia main-mainkan. Ya, itu Al-As bin Wa'il jahat. Anak dia, Amru bin Al-As, memang jahat juga. Tapi akhirnya masuk Islam, jadi gubernur. Ya, jadi gubernur pada zaman Muawiyah. Dia geng Muawiyah. Ya, kemudian anak dia Abdullah bin Amru yang banyak puasa tadi. Ya, anak dia ni memang daripada awal memeluk Islam, bapak dia lambat sikit. Ya, bapak dia orang politik. Ya, jadi tapi macam tadilah ada sumbangan juga. Jadi yang Kak Zainab kata tadi, Al-As bin Wa'il tu datuk kepada Abdullah ni. Ya, jadi dia memang panjang, ya. Tapi riwayatnya daripada Abdullah bin Amr tadi, bukannya daripada Amru bin Al-As, bukan. Sebab Amru ni dia bukan man of knowledge. Dia orang politik. Jadi dia tak banyak, ya. Tak banyak riwayat hadis-hadis Nabi, ada tapi tak banyak. Anak dia lagi banyak, ya. Abdullah bin Amr ni. Itulah cerita dia. Ni rangkaian sanad tuan-tuan, ya. Mungkin tuan-tuan yang kurang biasa mungkin akan rasa berat sikit lah, ya. Tapi lama-lama insya-Allah dia jadilah. Ya, ustaz dulu pun macam tu juga, ya, sebab kita jarang tengok nama-nama ni. Betul, nama-nama ni pula dia ustaz kena tunjuk. Ya, kalau kelas fizikal kita boleh tunjuk daripada siapa, kita akan lebih kenal. Ini memang rangkaian, ya, kita kata daripada anak kepada bapa kepada datuk. Ni memang rangkaian ni memang terkenal ni. Bila orang sebut Amru bin Syu'aib, orang dah tahu dah. Amru bin Syu'aib mesti riwayat daripada bapa dia, Syu'aib bin Abdullah. Syu'aib bin Abdullah mesti riwayat daripada bapa dia pula, yang Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Amrin itulah, ya, sahabat Nabi yang banyak juga menghafal hadis. Tapi tak masuklah 7 tu. Ya, 7 dia tak masuklah, di bawah sikit lagi. Ya. Ustaz. Ya. Amrin ke Ammar? Abdullah bin Ammar ke Amrin? Dia kan ustaz dah bagi tahu, Kak Mariatung lupa ni. Kalau dia datang selepas bin, Amrin. Kalau dia duduk di awal ayat, Amru. Sebab ejaan dia, Ain, cuba tengok ejaan. Tengok teks Arab. Ain Mim Ra. Tengok muka surat 196. Wa rawa Ahmadu an Amrin. Nampak tak? Kak Mariatung? Pasal apa baca Amrin? Pasal depan tu preposition. Kalau dia datang selepas preposition atau datang selepas bin, maka dibaca Amrin. Tapi kalau dia datang at the beginning of the sentence, baca Amru. Okey. Boleh, ya? Terima kasih, Ustaz. Okey. Jadi kalau dia at the beginning of the sentence, waw tu functional. Tapi kalau dia datang selepas bin atau selepas preposition, waw tu it doesn't function. Ya, jadi kita tak boleh bunyikan waw tu. Kita kena tanwinkan kasrah Amrin. Sebab tu rawa Ahmadu an Amrin, ya. Tapi kalau sambung dengan bin, an Amrin ibni, dia kena tambah nun kecil pula. Dia susah sikitlah. Ya, ustaz tahulah dia payah sikit, ya. Jadi biasanya ustaz-ustaz baca pun salah biasanya. Pasal dia tak tengok detail, ya. Rawa Ahmadu an Amrin ibni Syu'aibin an abihi an jaddihi nahwahu. Jadi, ya, dia riwayat, ya, Amru, ya, Amru ni, kalau kita sebut dia, kita sebut Amru lah. Tapi kalau dia selepas an, Amrin. Ya, ini memang dia lain sikit, lain macam sikit, ya, memang special. Macam itulah. Okey, Kak Mariatung boleh, ya. Amru kalau di awal ayat, kalau dia selepas bin atau selepas daripada an, dia Amrin. Ya, tu dia cerita. Okay, terima kasih. Sama, ya, okey. 398 tuan-tuan, tambah lagi, ya, daripada Abdullah bin Buraidah. Sebab Bulughul Maram ni dia memang perkenalkan kita kepada sahabat ataupun tabi'in yang meriwayatkan tu. Abdullah bin Buraidah, ya, kita kenal orang ni. Ya. Dia Buraidah bin Aslam tu, Buraidah Al-Aslami tu, bapa dia ni yang kalau tuan-tuan baca cerita hijrah ustaz sebut, masa hijrah, ya, Nabi dengan Abu Bakar kan? Kan Nabi Abu Bakar dengan Abdullah bin Uraikid yang pemandu jalan tu. Pasal apa Nabi memerlukan pemandu? Haji Syari? Pasal apa memerlukan pemandu? Pasal apa Nabi tak apa kita panggil, ya, tak menover seorang-seorang je dengan Abu Bakar? Pasal apa? Pasal apa pakai pemandu? Pasal apa?
tuan-tuan? Pasal Nabi ikut jalan lain, jalan laut. Pasal Nabi ikut jalan pantai. Ya, jalan pantai. Jadi Nabi tak biasa. Bila Nabi tak biasa, Nabi engage satu tour guide. Tour guide tu kafir. Namanya Abdullah juga. Tapi Abdullah bukan masih Islam. Abdullah bin Uraikid. Ya, jadi Nabi bertiga. Abdullah bin Uraikid, Nabi dan Abu Bakar bertiga. Ya. Kemudian mereka bertembung dengan seorang lelaki bersama dengan 70 tentera nak bunuh Nabi. Ya, lelaki itu namanya ialah Buraidah Al-Aslami. Buraidah tu bapa kepada Abdullah ni. Ya, ni anak dia ni. Ya. Buraidah tu dia assassin, kaki bunuh. Dia nak bunuh lah. Dia tentera upahan. Bila dia nak bunuh Nabi, kebetulan air dia habis. Padang pasir, kalau air habis, matilah tuan-tuan. Ya, memang ya tak ada apalah. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia pun bertemu dengan Nabi dan Abu Bakar. Nabi bagi dia air, Abu Bakar bagi dia air, ya. Kemudian dia pun, ya, Nabi pun tanya bersoal jawab apa semua, baru dia tahu rupanya ya orang yang bagi dia air itu adalah Nabi ni anak dibunuhnya ni. Ya, akhirnya masuk Islam dia. Ya, jadi itulah nama dia Buraidah Al-Aslami daripada Bani Aslam. Bani Aslam tu Badui. Ya, yang ini anak dia, Abdullah bin Buraidah ni. Daripada bapanya. Macam tu tak? Ya? Sebab anak dia ni tak jumpa Nabi. Bila dia tak jumpa Nabi, maka bapa dia lah jumpa Nabi. Sama macam Amru bin Al-As tadi tu. Ya? Jadi Amru tu orang politik, anak dia, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni, atau Abdullah bin Amrin, ya, dialah yang banyak bergaul dengan Nabi, dengar hadis Nabi, ya, belajar daripada Nabi, ikut Nabi. Macam bapa dia masuk Islam lambat. Lepas tu orang politik pula, pegang jawatan banyak. Ya? Tak sempat nak datang masjid surau mengaji. Sama tuan-tuan. Ya, cuba kita tengok kan. Orang yang sibuk dengan urusan pejabat, apa ni, kita sama-sama dulu kan. Tuan-tuan dan perempuan pun sama. Masa kerja dulu, memang kita sibuk dengan nak besarkan anak lagi kalau orang perempuan. Ya, nak tengok anak punya assignment, homework kat rumah. Ya, dengan nak masak, dengan macam-macam. Jadi kita sibuk dengan urusan dunia kita memang. Ya, tapi macam tadilah, ya. Sampai satu tahap, ya, bila kita nak kembali pada agama, alhamdulillah orang kata, ya, dapat umur pencen, ya, ada peluang mengaji, ada peluang belajar sebagainya. Tu macam itulah. Jadi kalau perempuan yang suri rumah, yang tak bekerja, ya, sebenarnya itu syukur nikmat pada Allah. Ya, jadi kita kata suami kita yang bertunggu lumus cari rezeki, kita alhamdulillah besarkan anak, masak dan sebagainya, dan kita ada banyak masa untuk belajar. Macam tu tuan-tuan. Itu nikmat Allah bagi. Ya, kena syukur banyak kerana ada dapat peluang belajar. Ya. Tetapi Ustaz, macam tadilah, ya. apa tu Buraidah ni yang dia ni ke yang Rasulullah janji dapat gelang kebesaran Parsi tu. Tu Surakah ke dia, Ustaz? Itu Surakah bin Malik. Bukan dia. Bukan. Buraidah ni yang kat tengah-tengah jalan jumpa Nabi. Yang Surakah tadi nak kejar, nak bunuh Nabi juga. Ya. Sebab dia nak ambil upah seorang dapat tangkap tu 100 ekor unta kan. Itu Surakah bin Malik. Itu yang Nabi janjikan pakai gelang tu. Masuk Islam juga akhirnya. Ya. Surakah. Ni lain lah Ustaz ya. Ni perjalanan dia lain lah. Surakah perjalanan tu hijrah juga. Perjalanan hijrah juga. Tapi Surakah jumpa Nabi dulu. Surakah jumpa Nabi. Lepas tu Surakah pun balik. Kan Nabi bagi tahu. Nabi kata janganlah bagi tahu pada orang lain bahawa rasanya kau jumpa kami. Ya, jadi Buraidah pun Surakah pun terima. Kemudian bila kita panggil, ya, further up lagi, lebih ke utara lagi, baru Nabi jumpa dengan Buraidah ni. Jadi ada dua orang yang berbeza ni. Ya, Surakah, tadi Surakah, ya. Jadi Abdullah bin Buraidah, riwayat daripada bapa dia kata Rasulullah telah bersabda, al-witru hakun. Witir itu adalah satu perkara yang hak, yang telah ditentukan maknanya. Benda yang hak ni mana benda yang Allah dah tentukan. Ya, memang tak boleh tidak kena buat. Faman lam yutir, maka sesiapa yang tidak berwitir, falaisa minna, dia tidak dianggap daripada golongan kami. Maknanya berat tu, ya. Jadi maksudnya witir ni by hook or by crook jangan tinggal. Ya, kerana apa? Kerana memang ia menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat. Ya, memang ya Nabi tak tinggal lah. Ya, Nabi tak tinggal. Jadi kita jangan kita jangan tinggalkanlah witir tu walaupun dalam musafir, minimum 1 rakaat. Ya, jangan sampai tak buat, ya. Jadi kalau malas sangat pun lepas ba'diyah isyak terus buat witir. Itu kalau malas sangat tu kita kata.
Dia sebab takut tak sempat nak buat, takut dah tertidur, dah mengantuk nak tidur, ya. Jadi jangan lupalah witir jangan tinggal walaupun dalam musafir. Ya, itu dia punya maksud dia, ya. Cuma macam tadilah, ya. Abu Daud, ya, riwayat sanadnya lemah, ya. Walaupun lemah dari segi sanad tapi maknanya sahih, maknanya betul. Memang witir Nabi tak tinggal, ya. Sebenarnya Imam Hakim mensahkan hadis ini, mensahihkan. Tetapi Abu Daud meriwayatkannya dengan sanadnya lemah sehingga terlihat bertentangan. Hadis ini dapat dipakai kerana darjatnya hasan, ya. Jadi walaupun Abu Daud kata lemah, tapi macam tadilah, hadis lemah ni kan boleh upgraded. Macam mana kita upgrade dia, ya? Kita upgrade dia dengan ada penyokong daripada hadis-hadis lain. Kalau hadisnya banyak dan dia boleh saling melengkapi, dia complement each other, maka upgraded jadi hasan, boleh pakai. Tapi memang witir jangan tinggal pun. Kita dah baca banyak hadis dah tentang witir ni, ya. Menerangkan bahawa witir itu merupakan ketentuan yang ringan bagi setiap Muslim. Ringan tu mana tak wajib. Bukan mana ringan tu boleh tinggal. Tak, ya. Kerana dianjurkan supaya kita selalu mengerjakannya. Solat witir adalah sunnah muakkadah. Selesai. Dan jangan tanya lagi, ya. Dia sunnah muakkadah, jangan tinggal walaupun dalam musafir. Ya. Walahu syahid dhaifun an Abi Hurairah, ya, inda Ahmad. Ada riwayat lain lagi. Tak apalah, ya, kita tinggalkan yang tu. Terus pergi ke hadis yang ke-400 daripada Aisyah, isteri Nabi. Yang ketiga, qalat makana Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Ini cerita sembahyang malam secara umum. Nabi sama ada dalam Ramadan ataupun luar Ramadan, Nabi biasanya tidak tambah lebih daripada 11 rakaat. Ya, secara umum. Sebab tu hadis ni lah diguna oleh orang yang kata bahawasanya sembahyang malam tu 11 rakaat saja. 8 tarawih kalau bulan Ramadan, 8 campur 3 ataupun 10 campur 1 boleh. Ya, jadi 8 rakaat, ya, campur 3 rakaat witir ataupun 10 rakaat tarawih campur dengan 1 witir. Ya, kalau nak buat sembahyang malam pun cukuplah. Ya, 8 rakaat, 3 rakaat witir kalau bulan di luar Ramadan, ataupun 10 rakaat dengan 1 witir. Kalau nak buat lebih lah. Ya, kalau mampu buat kurang lah. Tapi maksimum pun banyak tu sudah lah. Itu pun dah banyak dah, ya. Okey, ya, itu cerita dia. Kemudian apa lagi? Nabi yusalli arba'an. Nabi pernah solat 4 rakaat. Ya. Fala tas'al an, ya, husnihinna. Jangan kamu tanya betapa eloknya, betapa perfectnya, ya. Solat Nabi waktu lihin dan panjangnya sebab Nabi baca surah panjang. Ni dalam solat malam, ya. Summa yusalli arba'an, Nabi kemudian solat 4 rakaat lagi. Ya, maknanya 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Boleh tak sembahyang malam? Boleh. Ya, tarawih pun boleh buat 4 campur 4. 4 campur 4 campur 3. 4 plus 4 plus 3. Ya, 3 tu witir. Okey, ya. Ataupun 4 plus 4, ya, plus 2 plus 1 pun boleh juga, ya. Jadi tak ada masalah, boleh aja. As long as dia 11 rakaat. Fala tas'al an husnihinna. Janganlah kamu tanya tentang betapa eloknya solat Nabi itu. Waktu lihina dan panjangnya. Summa yusalli salasan. Kemudian Nabi solat 3 rakaat witir. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah. Ya. Jadi Nabi pun ditanya oleh Aisyah. Ya. Jadi aku tanya, wahai Rasulullah, atanamu, ya, qabla an tutir. Adakah engkau tidur sebelum kau witir? Nabi tanya. Aisyah tanya pada Nabi. Tidur dulu ke sebelum witir? Ya. Qala ya Aisyah, inna ainayya, sesungguhnya kedua mata aku, ya, tanaman. Dua mata aku ni nampak macam tidur. Ya, wala yanamu qalbi, tapi hati aku tidak pernah tidur. Ya. Jadi tengok mata nampak pejam lah. Tapi hatinya tidak tidur. Sebab itu pernah Nabi bangun daripada tidur, Nabi tak ambil wuduk. Ya, Nabi solat. Kerana apa? Kerana wuduk Nabi tidak batal. Kerana Nabi tidak tertidur. Ya, itu khusus untuk Nabi lah. Kita tak boleh lah tuan-tuan ambil wuduk lah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim menerangkan bahawa solat tahajud selain dilakukan 2 rakaat sampai 4 kali, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Juga dilakukan dengan 4 rakaat. Boleh. Kalau orang tanya kita, ada tak hujah? Ada. Tapi yang biasa menjadi kebiasaan 2 lah. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Itu lebih biasa dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Tapi kalau kita tengok, kita pergi satu tempat, orang kata, ya, imam kata, kita sembahyang tarawih 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Jangan kata salah. Ada hujah di dalam hadis ni. Ya, 2 kali dengan tahiyat awal pada setiap 2 rakaat boleh, ya.
Sama ada 4 rakaat, 1 salam, tak ada tahiyat awal, ataupun 2 rakaat dengan satu dengan apa, dengan apa ni, 4 kali salam, ya, boleh juga. Jadi dua-dua boleh, macam biasalah. Ya, kalau buat dua tahiyat awal tak adalah, tahiyat akhir terus. Tapi kalau buat 4, tahiyat awal tak ada, terus je tahiyat akhir. Ya, kerana nak bezakan antara solat sunat 4 rakaat dengan solat fardu 4 rakaat, macam kita dah sebut sebelum ni. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya, 3 rakaat tu biasanya tak ada tahiyat awal juga. Niat terus 3. Ya, tu lebih menepati makna witir, sebab witir makna ganjil. Jadi kalau kita buat 2 plus 1, the first 2 tu tak ganjil. Jadi kalau kita buat 3 straight, ya, dia jadi ganjil, ya. Melakukan solat tahajud dengan cara seperti tersebut di atas adalah sunnah. Ya, termasuk perkara sunnah. Okey, ada apa? Silakan. Ada apa? Ustaz, untuk Ya. tahajud dan witir ni semua kena baca surah. Semua kena baca Surah. After tahajud dan Fatihah. witir, ya. Tahajud dan witir. Tahajud memang kita baca surah lah. Witir Ya, kita baca kalau surah tak sama. that mean every rakaat tu baca surah lah. Baca surah, ya. Memang baca surah, ya. Okay. Kalau 2-2 pun baca, kalau 4 sekali pun baca juga. Macam kita solat duha lah, sama. Ya, ataupun cuma solat duha orang tak buat 4-4 kan, orang buat 2-2. Ya, qabliyah zuhur, ya, baca juga. Walaupun, ya, kita buat 4 rakaat dengan 1 salam, samalah. Ya, sama dia punya apa kita panggil? Dia punya apa? Istilahnya dia punya bacaan tu, ya, kena bacalah. Ya. Okey, ada lain silakan. Satu lagi dari segi afdalnya solat witir ni, dia memang panjang. That is after Ba'da Isyak sampai Fajar. sampai Fajar. So maknanya sepanjang waktu tu pahalanya sama ke Ustaz? Oh, pahala tak sama. Ya, afdalnya ialah 1/3 akhir malam. Malam ada 9 jam kat Malaysia, 9 jam lebih kurang. 9 jam bagi 3. Maknanya 1/3 awal, 1/3 pertengahan, 1/3 akhir. Yang terbaik 1/3 akhir. Ada nanti. Ya, lepas ni ada lagi cerita ni. Ada hadis yang ke-403 tu, nanti ada cerita lebih detail tentang afdal, ya. Witir ialah pada akhir malam. Maknanya sebelum masuk waktu subuh. Kalau kita hujungkan lagi bagus, ya. Cuma kalau bulan Ramadan ataupun kita nak puasa, ya, kita solat witir selesai baru kita makan. Ya, jadi 1/3 akhir malam. Ya, 1/3 akhir malam. Maknanya the last 3 hours, ya, of night. 3 hours, ya. Malam ada 9 jam lebih kurang. The first 3 hours, the middle 3 hours and the last 3 hours. Jadi yang paling bagus the last 3 hours. Bezalah, pahalanya berbeza. Okey, ada lain silakan. Okay, Ustaz. That mean after tahajud lah. After tahajud, ya, betul. Di hujung. Witir memang di hujung. Kecuali kita dah buat witir lepas pada ba'da Isyak sebelum tidur, maka bila kita bangun malam tak ada witir lain. Maknanya tahajud saja. Kerana kita dah baca hadisnya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah buat witir, tidak perlu diulangi lagi. Tak perlu lagi, ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ada apa? Ada, tak ada? Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada apa, sambung lagi lah. Ya, di bawah tu apa lagi ceritanya? Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain. Ya, Imam Bukhari Muslim juga. Ya, kana yusalli minal lail 10 rakaat, Nabi sembahyang malam 10 rakaat, wa yutiru bi sajdatin. Ya, dan Nabi witir 1 rakaat, wa yarka'u raka'atail fajar. Dan Nabi pun solat 2 rakaat fajar. Fatilka salasa asyarata rakaatan. Jadi ada riwayat kata Nabi buat 13, bukan 11. Sebenarnya yang 13 tu ialah 10 rakaat tarawih, 1 rakaat witir. Bila masuk subuh, Nabi sembahyang 2 rakaat lagi. Itu yang 11 campur 2 jadi 13 tu. Jadi yang 13 tu, 12 dan 13 tu sebenarnya adalah solat fajar, ya. Solat sunat fajar. Pasal apa digabungkan sekali? Pasal waktunya dekat-dekat. Nabi witir di hujung malam, hujung betul-betul. Ya, dekat nak azan tu Nabi witir, ya. Kemudian bila azan aja Nabi sambung, ya. Solat 2 rakaat lagi. Solat 2 rakaat yang Nabi buat selepas azan tu qabliyah subuh lah, ya. Yang sebelum azan ialah tahajud dan juga witir. Jadi nampak macam Nabi buat 13. Sebenarnya memang betul 13. Tapi yang 13 tu 2 tu setelah masuk waktu subuh.
Yang 11 sebelum masuk waktu subuh. Ya, macam disebut dalam hadis ni. Imam Bukhari dan Muslim, ya. Sahih, Rasulullah pernah solat tahajud sebanyak 10 rakaat. Ya, biasa kita buat 8 tadi kan? 8 campur 3. Nabi juga boleh buat 10 campur 1. Ditutup dengan witir 1 rakaat. Solat witir 1 rakaat adalah sunnah mukhayyar. Mukhayyar maknanya sunnah yang boleh kita pilih. Kita boleh pilih dia nak buat awal malam, buat pertengahan malam ataupun hujung malam. Yang afdal akhir malam. Ya, the last 3 hours of the night. Ya, 1/3, the last 1/3 of the night. Ya, the last 1/3, bukan the apa kita panggil ni, the beginning 1/3 bukan, ataupun the middle 1/3. Boleh, ya, sah. Cuma afdal the last 1/3 of the night. Okey, ya. Apa lagi? Wa anha. Hadis juga riwayat daripada Aisyah juga, ya. Qalat, Aisyah kata, Rasulullah dulu kana maknanya past tense, telah, ya, masa Nabi masih hidup, yusalli minal lail, Nabi sembahyang malam, salasa asyrata rakaatan, ya. Nabi sembahyang 13 rakaat, ya. Wa yutiru min zalika bi khamsin, Nabi witir 5 rakaat, ya. La yajlisu bi syai'in illa fi akhiriha, maknanya Nabi tak tahiyat awal. 5 rakaat tu, ya, Nabi niat 5. Allahu akbar, niat witir 5 rakaat. Dia macam kita niat 3 lah, ya. Tak ada tahiyat awal. Kalau 5 rakaat pun tak ada tahiyat awal. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat tak ada tahiyat awal. Rakaat kelima barulah tasyahud akhir. Boleh tak? Memang Nabi buat macam tu. Kalau kita nak buat 2 campur 2 campur 2, ya, 2 campur 2 campur 1, ya, dia tidaklah salah, tapi macam tadilah. Kita kata nama witir tu mesti jumlahnya ganjil. Jadi kalau kita buat genap, ya, seolah-olah kita buat macam tahajud je lah. Itu yang tahajud 10 campur 1 tu, ya. Ataupun 8 campur 3, macam tu lah tuan-tuan. Jadi Rasulullah pernah melakukan solat tahajud, kemudian witir 5 rakaat dengan tahiyat 1 kali saja. Tahiyat tu tahiyat akhir. Witir 5 rakaat dengan tahiyat 1 kali itu boleh. Ya, maknanya Nabi dah tunjuk boleh. Ya, adakah ia termasuk perkara yang Nabi selalu buat? Yang selalunya yang tadi itulah, ya. 8 campur 3 ataupun 10 campur 1. Ya, tapi sekali-sekali Nabi ada juga buat 5 rakaat. Ya, untuk witir. Ya, dan ada juga kata 7 dan seumpamanya. Tapi jumlahnya tetap ganjil. Okey, ya. Kemudian, ya, waktu sahur last. Ya, daripada Aisyah juga qalat. Sebab apa banyak Aisyah cerita ni? Pasal apa? Pasal apa Kak Normah? Pasal apa Aisyah banyak riwayat ni, pasal apa? Sebab Aisyah yang duduk dengan Nabi, jadi dia nampak Nabi buat. Sebab Nabi buat di rumah kan. Bila di rumah, ya. maknanya isteri Nabi lah yang tengok. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Ya, anha qalat min kulli lail, pada setiap malam qad autara Rasulullah, Nabi telah melakukan witir. Ya, wantaha witruhu, ya, dan berakhir witir Nabi itu ila sahar. Apa makna sahar? Sahar tu waktu masa kita makan tu. Makan sahur. Sahur tu makan dia tu. Sahar tu waktu dia. Waktu dia tu, ya. Jadi waktu sahar tu maknanya waktu 1/3 terakhir. Ya, dan Nabi bukan buat the last 3 hours tu. Nabi hujungkan lagi. Makan tu hujung sekali, last. Ya, maknanya Nabi selesaikan witir. Selepas daripada selesai witir baru Nabi Baru Nabi makan. Ya, maknanya dan lepas makan biasanya siapa tu nama dia? Ya, Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ni duduk dekat Masjid Nabawi. Ya, dia datang tengok Nabi, ya, masa bulan Ramadan terutamanya. Ya, dia kata selepas Nabi makan sampailah waktu subuh, ya, seolah-olah, ya, macam jangka masa break tu baca 50 ayat Al-Quran. Maknanya Nabi kalau orang Melayu panggil imsak lah, ya. Lepas makan tu bukan maknanya Nabi makan sampai hujung tak. Nabi makan, ya, Nabi ada masa untuk bersuci apa semua sebagainya. Tapi jarak tu, ya, sebab dulu tak ada jam. Jadi Zaid bin Sabit kata jangka masa tu macam kita baca 50 ayat Quran yang sedang-sedang, bukan yang panjang-panjang. Ya, yang munasabah panjang dia. Taklah pendek sangat tapi tidaklah panjang sangat. Jadi maknanya Nabi berhenti tak sebelum berakhirnya sahur. Ya, Nabi berhenti. Ya, ambil daripada riwayat Zaid bin Sabit tadi. Okey, ya. Jadi berakhir pada waktu sahur, ya, lama waktu solat witir mulai selesai solat Isyak hingga menjelang fajar atau sampai akhir waktu sahur. Melakukan solat witir boleh pada awal, ya, macam kita sebut tadi, boleh di pertengahan dan akhir waktu. Tapi yang afdal ialah pada akhir waktu. Itulah cerita dia. Ada soalan silakan, ada apa?
Ada apa tuan-tuan? Ada apa? Ustaz, saya nak tanya solat sunat rawatib. Kalau macam tarawih kan, kita macam tak apa, kita lambat-lambat kita makan dulu ke apa kan Ustaz kan. Kalau solat rawatib yang hari-hari yang lepas isyak semua tu, lepas maghrib, boleh ke kita ambil masa macam tu juga? Ke kita kena bersegera Ustaz? Macam mana sekali lagi? Macam solat rawatib ni kalau lepas isyak kan, kita buat solat sunat rawatib, solat ba'diyah isyak tu, kita boleh ke buat macam kita buat solat tarawih tu, kita makan dulu ke, kita buat kopi dulu baru kita buat, ataupun kita boleh kita memang kena bersegera sebab nama pun ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib. Saya dengar orang kata tak boleh, kena bersegera. Ba'diyah maghrib kena segera sebab waktunya sempit. Ba'diyah isyak boleh kita lewatkan, boleh. Kecuali kalau tak ada apa-apa urusan, selesaikanlah. Tapi kalau ada urusan, ya, kita nak buat benda lain, kemudian kita sembahyang, katalah macam orang yang sembahyang di masjid, ya. Jadi bila sembahyang di masjid, ya, lepas pada selesai isyak, dia berdoa ke, dia berzikir apa semua sebagainya, dia tak buat ba'diyah isyak dulu, dia ada urusan. Dia nak balik pergi kedai beli barang apa semua sebagainya, ambil minyak kereta ke apa, kemudian sampai di rumah baru dia buat ba'diyah isyak, boleh, tak ada masalah. Ya, tapi jangan dilewatkan sampai kadang-kadang ada orang tidur dulu, bangun malam nanti baru dia buat ba'diyah isyak. Itu tak sesuai. Ba'diyah isyak kita buat, ya, sama ada immediately lepas pada solat fardu isyak ataupun kita lambatkan sikit kalau ada urusan. Kalau ada urusan lambatkan boleh. Ya, tapi jangan lambat sangat sampai tertidur pula, ya. Tu cerita dia. Ada lain? Silakan tuan-tuan, ada apa sebelum kita tamat? Ustaz, saya nak tanya lagi boleh? Ya. Ni yang bukan hari ni punya, sebab hari tu saya nak tanya ada banyak lagi soalan yang bagus-bagus, saya tak sempat nak tanya, takut nak tunggu lagi next kelas lama lagi. Saya nak tanya yang kelas hari Jumaat hari tu yang pasal Umar tu, dia kita belajar itu pasal sifat kezuhudan Umar. So dia macam ada kuda, dia tak naik kuda, pakai baju tampar-tampar, ada cotton, tak nak pakai cotton apa semualah. So dalam tu tak silap saya dia ada macam zaman Umar, tak ada macam zaman Abu Bakar. Zaman Umar macam Ustaz kata, dia dalam buku kata dunia tu datang pada dia tapi dia tak nak kan Ustaz kan. So kalau saya tak tahulah ni hadis kursi ke apa, ada yang kata, ada yang Rasulullah cakap kalau Allah tu bagi nikmat pada hamba dia nak hamba dia tunjukkan nikmat yang dia bagi. Macam ni Umar ada tapi dia macam dia tolak lah macam gitu. Lepas tu ada satu hadis lain pun yang Rasulullah dia nampak sahabat dia datang, datang dengan baju tak cantik macam tu. Lepas tu dia tanya, you ni tak kaya ke? Macam tu lah, saya tak ingat lah Ustaz. Lepas tu dia kata, oh I ada tapi I tak nak pakai macam gitulah Ustaz kan. So dia balik, lepas tu dia baru tukar macam tu. So kalau macam ni, zaman dia Umar jadi khalifah ni, dia tak pakai lawan-lawan macam tu kan. Tapi dia tak ada teguran daripada Rasulullah. Rasulullah dah tak ada. So kalau macam ni macam mana Ustaz maksudnya dia tolak, dia dah go against the hadis yang Rasulullah pesan tu ke? Atau macam mana Ustaz? Ke dia khalifah dia lain? Dia tak apply pada tidak lah. Pasal orang yang mungkin ditegur, Ustaz tak tahu hadis yang sahabat, jadi siapa dia kena tegur tu. Sebab dalam konteks tadi dia bukan khalifah, dia bukan pemimpin tertinggi. Macam Umar, ya, dia duduk dalam posisi yang paling tinggi. Jadi macam Nabi lah, ya. Patutnya nikmat yang dapat betulnya tak payahlah kita sembunyi-sembunyi kan. Dalam Quran sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, nikmat Tuhan kau yang telah dapat, fahaddis, maka engkau kena ceritakan. Ceritakan tu bukan sombong pada orang, tak pakailah. Ya, dah ada kereta mewah. Pasal apa tak pakai kereta mewah tu? Ya, mungkin dia tak pakai tu sebab dia takut riak. Ya, jadi mungkin dia pakai biasa-biasa saja. Ya, contoh kita kata pakaian tadi kan, dia boleh pakai yang branded tapi dia tak nak, ya, dia pakai yang tampal-tampal contoh. Jadi itu ijtihad pilihan dia kerana dia duduk dalam tempat kedudukan sebagai seorang pemimpin tertinggi, ya. Tu mungkin atas dasar itulah yang sahabat tadi, ya, Nabi tanya tadi, mungkin tadilah tengok kedudukan dia. Pasal Nabi biasa melihat seseorang tu daripada perspektif yang berbeza. Mungkin orang tu ketua kaum. Jadi ketua kaum, untuk dia dihormati oleh kaum dia kena
dia kena nampak kehebatan dia. Mungkin sebab tu nak kena tahu tadi siapa sahabat tadi tu. Ya, kalau Syari nanti jumpa boleh share balik lah. Ya. Tapi macam Omar ketua bagi seluruh empire Islam pada masa tu. Dan dia tak nak ya umat dia ataupun rakyat dia bermewah-mewah. Ya, dan orang akan jadikan Omar pun. Cuba tengok ya, ketika Omar buat baju baru ya yang menggunakan kain yang anak dia Abdullah bin Umar pakai. Itu pun orang dah komplain. Ya, sebab pada zaman tu peringkat awal zaman susah. Ya, kemudian nanti baru ketika dunia datang kepada orang Islam sebab Parsi jatuh, negeri Syam jatuh, Mesir jatuh kan. Ya, jadi maknanya khazanah umat Islam tu bertambah. Itu yang kata dunia datang kepadanya. Abu Bakar dunia tak datang kepadanya sebab zaman dia 2 tahun 4 bulan dan memang belum jatuh Parsi ya Iraq semua ni belum jatuh ke tangan umat Islam. Jadi sebab tu dikatakan dia tak nak dunia dan dunia pun tak datang lagi pada dia. Tak datang lagi. Belum datang. Tapi zaman Umar, dunia datang pada dia. Dia tak nak dan dunia datang. Jadi dia memilih itu atas dasar dia sebagai seorang pemimpin. Itu ya kedudukan yang berbeza lah. Ya. Dia tak sama. Pasal yang lelaki tadi mungkin ketua kabilah, ketua kaum. Nak bagi orang hormat pada dia kena lah nampak hebat sikit. Ya. Macam Umar bukan ketua kaum. Ya, Umar ketua pemimpin masyarakat. Negara Islam tu berbeza konteks dia. Kalau Ustaz tengok macam tu lah. Ya, mungkin ada pendapat lain ya. Okey, ada apa lagi? Silakan last kalau ada. Sebelum kita tamat ya, kita sampai pada hadis yang ke berapa tadi? Sampai hadis yang ke last tadi ya. 403 ya. Okey, nanti kita sambung 404 lah untuk pertemuan akan datang insya-Allah. Ya, kalau tak ada sekadar itulah ya. Haji Masyar tak ada malam ni ya, tak nampak Ustaz. Ya. Cek balik yang tadi Amru bin Syuaib tu. Jadi kalau kita sambung dia Amru bin Syuaib bin Abdillah bin Amrin bin Al-Ash bin Wa'il. Betul ke Ustaz? Sekali lagi. Amru bin Syuaib bin Abdillah bin Amrin bin Al-Ash bin Wa'il. Betul kan? Ya. Baik. Amru ni dia punya yang meriwayatkan ni Amru bin Syuaib tadi. Amru bin Syuaib dengar daripada bapaknya yakni Syuaib bin Abdillah. Syuaib bin Abdillah dengar daripada bapaknya Abdullah bin Amrin. Ya, setakat tu je lah. Cuma bukanlah makna hadis tu bersambung tak ya. Hadis tu tak bersambung lah pada Amru bin Al-As. Amru bin Al-As tu kebetulan dia adalah bapa pada Abdullah tadi. Kemudian Al-As bin Wa'il tu datuk dia, tapi datuk dia tak beriman. Ni bukan cerita 5 orang ni, bukan cerita hadis 5 orang ni ya. Hadis tu 3 je. Cuma sebab Kak Nomah tanya betul ke bapa Abdullah bin Amrin ni adalah Amru bin Al-As? Betul. Betul tak bapa Amru bin Al-As ni adalah Al-As bin Wa'il? Betul. Itu je lah. Naknya hubungan tu sajalah Ustaz. Hubungannya betul. Itu memang kita kata moyang lah ya. Sebab kalau Amru bapaknya Syuaib, bapa pada Syuaib tu datuk pada Amru, Abdullah, bapa pada Abdullah maknanya moyang dia. Moyang pertama Amru bin Al-As, Al-As bin Wa'il, moyang kedua dia. Moyang kedua dia ya. Maknanya moyang sampai kepada cicit lah kita kata, piut lah kot ya. Lepas cicit piut kan ya. Macam tu betul. Memang betul. Memang family yang sama. Ya, dia Bani Saham dia panggil. Bani Saham tu adalah Quraisy. Quraisy yang mulia lah ya, selain daripada Bani Umayyah, Abu Sufyan Bani Umayyah, Osman Bani Umayyah. Ya, selain daripada Bani Hashim kan. Jadi Bani Sahal ni pun terkenal dengan kehebatan dia. Ya, cuma macam tadilah Al-As bin Wa'il tak masuk Islam. Ya, yang masuk Islam anak dia Amru bin Al-As yang akhirnya menjadi gubernur Mesir, orang politik. Ya, anak dia yang ulama, Abdullah bin Amrin. Itulah ya yang menjadi datuk kepada Amru bin Syuaib tadi. Okey tuan-tuan, sekadar tu terima kasih ya malam ni Haji Nazri dan semua tuan-tuan dan puan-puan yang tanya soalan dan bagi perhatian, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, kita berhenti pada muka surat yang ke-199. Ya, hari ni 2 kan? Ya, 2 hari bulan 10 ya. 2023 insya-Allah. Dan ya, akan datang kita sambunglah ya pada hari 404. Sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama ya.